Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, saya Haji Nordin bin Asmad, Jurulatih Seni Budaya Negara JKKN Sarawak, akan menunjukkan cara permainan gasing dalam Jom Belajar Peraturan Permainan Gasing Tradisi Sarawak. Sebagai pengenalan, gasing tradisi Sarawak merupakan permainan rakyat yang telah wujud sejak tahun 60-an. Ianya dimainkan oleh masyarakat kampung dalam acara keramaian sempena hari-hari raya, hari perayaan dan sebagainya. Gasing ini juga dimainkan ketika musim tengkujuh, iaitu pada masa nelayan tidak dapat ke laut untuk menangkap ikan kerana keadaan laut yang bergelombang. Gasing biasanya dibuat daripada kayu yang keras seperti kayu menggeris, kayu tanjan dan kayu merbau. Itulah kayu yang biasa dibuat untuk membuat gasing. Di sini saya akan tunjukkan jenis-jenis gasing yang dimainkan untuk permainan gasing tradisi Sarawak. Yang pertamanya, gasing piring. Inilah bentuk gasing piring. Seterusnya, gasing lepet. Lagi, gasing geronjo, bentuknya agak tinggi. Dan gasing pedada, inilah bentuk gasing pedada. Gasing tajo. Gasing kusau. Dan banyak lagi gasing-gasing yang digunakan untuk bermain gasing tradisi Sarawak. Seterusnya, tali gasing. Tali gasing diperbuat daripada kulit kayu yang diproses seperti benang, dipintal dengan menggolekkan menggunakan tangan pada paha. Namun kini kita menggunakan benang. Untuk zaman moden ini untuk dibuat tali gasing. Gasing dimainkan di dalam sebuah gelanggang yang dibina di kawasan tanah lapang yang tidak berumput. Ianya terdapat satu bulatan kecil di tengah-tengah dan satu bulatan besar di luar. Bulatan kecil disediakan untuk pemusing, sementara bulatan besar di luar adalah kawasan memangkah. Cara permainan gasing tradisi Sarawak. Permainan gasing ini dijalankan secara perseorangan, satu lawan satu. Pemain terlebih dulu akan diundi untuk menentukan siapa yang akan memangkah dan siapa yang akan memusing pertama. Setelah diundi, yang panjang akan memangkah, sementara yang mendapat undi pendek akan memusing. Setiap perlawanan akan diadili oleh 3 orang pengadil, 2 orang pengadil di dalam gelanggang dan seorang pengadil selaku pencatat mata pada
di tepi sebelah gelanggang. Seorang pengadil perlawanan akan meniup whistle untuk memulakan perlawanan tersebut dan meminta kedua-dua pemain bersedia. Pemain pemangkah akan berada di luar kawasan bulatan besar, sementara pemain pemusing hendaklah berada di kawasan kecil, iaitu di tengah-tengah gelanggang. Permainan dijalankan sebanyak 2 perlawanan. Setiap perlawanan akan ada 3 pusingan. Apabila pemain sudah bersedia untuk pusingan pertama, maka pengadil akan meniup whistle untuk pemusing memusing gasingnya di dalam bulatan kecil dalam masa 4 saat. Jika pemusing gasingnya melebihi 4 saat atau gasing pemusing di luar bulatan kecil, maka pemangkah akan mendapat 3 mata percuma, kemudian diteruskan dalam pusingan kedua. Pemusing akan masih memusing dan pemangkah akan masih memangkah untuk memangkah gasing. Pengadil akan meniup whistle sekali lagi untuk mengarah pemusing memusing gasingnya di dalam bulatan, dan pengadil akan meniup whistle untuk pemangkah melakukan pangkahan kepada gasing pemusing. Jika pemangkah tidak dapat memangkah atau tidak kena gasing pemusing atau memangkah lebih masa 5 saat, maka pemangkah dikira batal. 3 mata diberi kepada pemusing. Setelah berlangsung sebanyak 3 pusingan, pengadil akan mengarah kedua pemain untuk tukar pusing, iaitu pemangkah tadi akan memusing, sementara pemusing tadi akan memangkah. Kemenangan bagi perlawanan ini akan ditentukan oleh pungutan mata dari kedua pemain. Pemain yang mendapat lebih mata akan jadi pemenang, dan dalam perlawanan itu tadi, jika terdapat persamaan mata, yakni seri, maka legai, iaitu lawan uri, akan dilakukan oleh kedua pemain. Kedua pemain akan memusing gasing mereka serentak di dalam gelanggang setelah pengadil meniup whistle untuk memulakan pusingan. Dalam kaedah ini, kemenangan akan dikira gasing mana yang mati dulu, maka kemenangan akan diberi kepada pemain yang gasingnya masih berpusing.
Demikianlah tadi perkongsian saya berkenaan jom belajar peraturan permainan gasing tradisi Sarawak. Semoga perkongsian ini dapat memberi manfaat yang berguna kepada semua. Sekian, terima kasih.